Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita Zadul Muta'allim, muka surat 179. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain bab hudud. Pada minggu lepas kita sudah terangkan dalam muqaddimah sebenarnya hudud, hukum jinai, hukum pidana di dalam Islam yang meliputi hudud, qisas dan ta'zir. Apa dia hudud? Iaitu hukuman yang ditetapkan oleh syarak. Itu hudud yang ada tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW, yang mana sudah tertentunya begitu, tidak boleh dikurang dan tidak boleh ditambah. Itulah dia hudud. Dan di bawah hukum hudud ini ada jenayah-jenayahnya. Yang pertama zina, kemudian tuduhan berzina, qazaf dia panggil, minum arak, merompak ataupun hirabah. Yang kelimanya mencuri, dan keenamnya murtad. Dan ada bagian ulama lain masukkan juga bughah. Bughah maksudnya pemberontakan bersenjata, keluar daripada pemerintahan yang sah. Baik. Bab hudud. Pada menerangkan kesalahan-kesalahan dan hukumannya. Baik. Hukuman berzina. Ini jenayah yang pertama. Dan telah kita pernah sebut pada pertemuan yang terakhir bahawa zina ni ada dua bahagian. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama yang berbentuk majazi sahaja, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Setiap anak Adam ini tidak terlepas sebenarnya, kerana ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki, dan ada zina hati. Yang membenarkan semuanya itu adalah kemaluannya. Baik. Dan ada zinar yang hakiki. Zinar yang hakiki. Apa dia? Melakukan persetubuhan haram dengan wanita, dengan perempuan. Maksudnya tanpa akad nikah, tanpa hubungan yang halal, perkahwinan yang sah dalam Islam. Maka itu disebut zina yang hakiki. Dan zina yang hakiki ini kita bagikan pula kepada dua bahagian, iaitu muhsan, maksudnya penzina yang sudah pun berkahwin dan merasa kenikmatan persetubuhan secara normal. Maksudnya dengan jantina, dengan alat kelamin lelaki dan alat kelamin perempuan. Itu ya. Baik. Dan yang keduanya ghairu muhsan, yang masih belum berkahwin, sama ada lelaki atau perempuan. Itu dia bahagiannya. Hukuman berzina. Hukuman orang yang berzina, lelaki atau perempuan yang muhsan, ya, yakni dalam kurungan itu yang telah merasai nikah yang sah, ialah direjam, yakni dilontar dengan batu sehingga mati. Ini berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW dan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, dan sebenarnya disebut dalam Al-Quran, tetapi ayatnya mansukh. Ayatnya mansukh. Ya. Hukumnya ada. Itu satu jenis mansukh dalam Al-Quran. Ada yang ayatnya ada hukum mansukh. Ada yang ayatnya tiada, hukumnya ada. Ya. Ayatnya dimansukhkan, tapi hukumnya
Masih ada. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahawa daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkhutbah, Inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad itu dengan kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, dan menurunkan kepadanya Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Fakana fima anzalallahu alaihi ayat ar-rajm. Dan ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ayat rajam. Qara'naha, kami membacanya, wa wa'ainaha wa aqilnaha, dan kami faham dengan jelas. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan hukum rajam dan kami juga menjalankan hukum rajam selepas baginda. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun, dan aku khawatir bila panjang masanya nanti, berlalu zaman, ayaqula qailun, maka berkatalah orang yang akan berkata, ma najidur rajma fi kitabillah, kita tidak dapati ada hukum rajamnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allah, maka mereka menjadi sesat dengan meninggalkan kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa innar rajma haqqun fi kitabillah, sesungguhnya rajam itu adalah satu yang hak, kebenaran dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ala man zana idza ahsan, bagi orang yang berzina apabila dia itu ihsan, maksudnya telah pun berkahwin, pernah berkahwin. Minar rijali wan nisa'i, daripada lelaki dan daripada wanita. Idza qamat al bayyinatu, apabila tertegaknya dalil, hujah, bukti, apabila cukup bukti. Au kanal hablu awil i'tiraf, ataupun ada qarinahnya, mengandung, atau pengakuan, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu tuan-tuan dan puan-puan, memang dah hadir sekarang ni. Ya, memang dah hadir sekarang ni yang mengatakan bahawa tidak ada hukum rajam dalam Al-Quran. Maka yang ada saja, yang ada, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Itu je yang ada. Yang kerjam tak ada, kata dia. Tak ada. Dikeluarkan dalam media, saya baca dalam media di Malaysia ni, ditulis begitu. Ini berlakulah apa yang dibimbangi oleh Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar bimbang. Sedangkan hukuman itu dibuat oleh Nabi SAW. Dilaksanakan di zaman Nabi dan dilaksanakan di zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Ini ayat yang dinasahkan. Nasakh maksudnya tilawahnya, bacaannya dinasahkan. Nasakh ni mansukh, tak ada dah dalam Quran. Sebelum ni ada. Apa ayatnya? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Orang tua lelaki dan orang tua perempuan yang berzina keduanya, maka hendaklah kamu rejam keduanya dengan sebenar-benarnya, kedua-duanya sekali, sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu ayat dia. Dia sebut asy-syaikhu wasyaikhatu, merujuk kepada orang tua. Ya, tapi orang tua lelaki dan orang tua perempuan. Dia kalau orang tua lelaki dan orang tua perempuan, ya kena, takkan orang muda tak kena, orang lain pun kena jugalah. Bukan dikhususkan, walaupun lafaznya disebut syaikh wa syaikha. Ya. Dan ada antara dosa yang paling besar yang tidak dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan rahmat, dia merokai oleh Allah SWT, ialah orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina.
lagi besar dosanya. Dia tak padangan tua. Gitu. Kalau orang muda berzina, besar juga dosanya. Memang dosa besar, dosa zina ni. Tapi orang tua yang berzina itu lebih besar. Semakin ada sebab-sebab tambahan di belakangnya, maka dia akan jadi besar. Berzina dengan pelacur, besar dosanya. Berzina dengan anak dara, lagi besar pada berzina dengan pelacur. Berzina dengan mahram, dengan adik-beradik, lagi besar. Berzina pula dengan isteri orang, lagi besar. Dan isteri orang itu adalah jiran, lagi besar. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, dosa yang terbesar, ya. Selepas syirik, selepas membunuh, ialah berzina dengan suami, dengan isteri jiran, ya, dengan isteri jiran. Isteri, ya, itu dosa yang paling besar. Akan mendapat separuh daripada azab umat ini. Dia seorang tu saja akan menanggung separuh daripada umat ini. Berapa orang tuan-tuan dan puan-puan umat ni? Sekarang ni pas berbilion dah. Mula sejak daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, berapa bilion. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. Dan apa yang diamalkan di zaman Nabi SAW, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahawa ada seseorang daripada Juhainah, ada seseorang perempuan, seorang perempuan daripada Juhainah mendatangi Nabi SAW, dan dia sedang mengandung daripada perbuatan zina. Maka dia berkata, ya Nabi Allah, usibtu haddan fa'aqimhu alayya. Aku ini telah melakukan dosa yang menyebabkan hudud, menyebabkan had. Maka laksanakan padaku. Maka Nabi SAW memanggil walinya, kemudian beritahu, suruh buat baik pada dia, sehingga melahirkan, sehingga menyusukan, ya. Kemudian diperintah oleh Nabi SAW dengan hukuman rejam. Thumma salla 'alaiha. Kemudian Nabi SAW semayangkan jenazahnya. Nabi semayangkan jenazahnya. Sayyidina Umar bertanya, "Atusalli 'alaihi ya Nabi Allah wa qad sanad?" Apakah engkau sembahyangkan ke atasnya, wahai Rasulullah, sedangkan dia itu penzina? Faqala, maka Nabi menjawab, laqad tabat taubatan law qussimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum. Dan Nabi SAW, sesungguhnya wanita itu, dia telah bertaubat, sekiranya taubatnya itu dibahagikan kepada 70 orang ahli Madinah, penduduk Madinah, maka taubat itu akan meliputi mereka. 70 orang ni, kalau dia bagi pada 70 orang, taubat itu akan meliputi mereka itu. Wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillah. Okay. Dia ikhlas, menyerahkan diri. Kalau tak ngaku, senyap aja, dia tidak didakwa. Ya. Dan kebanyakan hukuman ini tak banyak. Tak banyak di zaman Nabi SAW atau di zaman para sahabat pun yang disabitkan hukuman rejam ini. Kerana kebanyakannya adalah ikrar. Ikrar maksudnya apa? Pengakuan. Kalau dia buktikan susah. Sebenarnya. Dan Nabi SAW pun sebut, idra'u al-hudud bisyubuhat anil muslimin mastata'tum. Artinya, ada syubhat je tertolak. Ada syubhat je tertolak kes. Tapi kalau mengaku begini, memang tak boleh nak elak lah. Ya? Macam ada lagi seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah di masjid disebut, ya Rasulullah inni zanait. Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Maka Rasulullah apa? Paling gitu.
mengelak. Tak nak dengar sebenarnya. Dia sebut lagi, ya Rasulullah, inni zanait. Yang kedua. Maka Nabi berpaling juga. Tapi dia sebut sampai ulang. 4 kali. 4 kali. Arba'a marrat. Faqala abika junun. Maka Nabi SAW sebut, kau ni gila ke? Ada gila tak kau ni? Qala la. Jawab tidak. Qala fahal ahsanta. Dan kamu pernah berkahwin? Qala na'am. Ya. Faqala Nabi SAW, idhabu bihi farjumuhu. Bawa pergi dan jalankan, laksanakan hukum rejam. Pengakuan daripada mulut dia sampai 4 kali. Sebab itu Imam Malik dalam mazhab Maliki, pengakuan itu mesti 4 kali. 4 kali mengaku. Baru dia ambil kira pengakuan itu. Itu pun kalau tak tarik. Kalau tarik balik, maka dibiarkan. Tak diambil tindakan. Tidak dilaksanakan hukuman. Walau hatta waktu hukuman dilakukan, dia lari. Biar, tak dikejar. Artinya dia balik tu, dia tak mengaku dah. Dia tarik balik pengakuan dia. Sebenarnya, jadi Islam ni tuan-tuan bukan nak menghukum sangat. Cuma yang pertama nak mencegah supaya orang lain itu jadi perik, jadi takut. Jadi tak nak buat, selamatlah masyarakat kita. Ya tak? Kalau tidak pun jadi macam di barat. Di barat apa yang terjadi? Hilang kepercayaan. Krisis kepercayaan. Tak percaya kepada keluarga sendiri. Tak percaya kepada isteri. Tak percaya kepada anak-anak bertetap percaya. Dia ingat, ini bukan anak dia ni. Dia syak wasangka begitu. Siang malam, pagi petang duduk letak sini. Iakah anak aku ni? Iakah anak aku ni? Tuan-tuan, apa lagi seksa yang paling teruk daripada itu? Ada tak? Tak ada duit pun tak jadi bimbang macam tu. Tak jadi risau macam tu. Jadi sekarang ni, apa-apa, cek DNA anak. Cek DNA. Mudah aja di sana. Lama dah saya baca hak ni. Katanya $10 je. Tepi-tepi jalan je letak. Ada van. Bayar $10, ambil sampel, boleh ambil darah, boleh ambil dalam mulut. Kalau tak dapat tu ambil kuku ataupun rambut. Dia punya keputusan DNA ni 99.99999. Yang kalau tidak ada hubungan biologi, maka keputusannya kosong. Kosong. Artinya apa? Kita boleh letaklah. 100% lah tu. Benda ni. Dia berjalan-berjalan, dua beradik, suka-suka, bayar, kemudian tunggu keputusan. Rupa-rupanya dia hanya adik-beradik seemak, seibu. Lain ayah. Rupa-rupanya. Dia ingat ke sama. Bandnya sama, nama sama. Rupanya lain ayah. Adik-beradik 2 orang tu. Kacau ni. Tuan-tuan. Di Malaysia pun murah je katanya. Tak sampai 2,000. 2 sampel. Ambil sampel ayah, sampel anak contoh. Ni anak G-check. Bayar 1,500 contoh. Dapat. Tunggu sebulan, lebih kurang, dapat keputusan. Sakit gini tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada yang lebih menyeksakan seseorang apabila dia sentiasa was-was dengan isteri dia, dia was-was dengan anak dia sendiri, keturunan dia. Sebab itu zina ni apa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dia sejahat-jahat, sekotor-kotor benda hina dia. Sejahat-jahat jalan zina ini. Baik. Dan untuk mendidik, untuk membersihkan sebenarnya. Kerana dalam Islam apa dijalankan hukuman, maka di sana tak menanggung dosa lagi. Dia tidak ada 2 hukuman untuk 1 kesalahan. Bersih dah jalan dah dijalankan di dunia ni, di akhirat tak kena lagi. Sebab itu Nabi SAW sendiri yang menjadi imam, menyembahyangkan jenazah wanita yang kita baca ni, dalam hadis ni. Pasal apa? Dia bersih dah. Taubatnya kalau
bagikan kepada 70 orang penduduk Madinah akan meliputi. Maksud apa? Macam 70 taubat penduduk Madinah yang ikhlas. Begitu taubatnya. Baik. Kalau tak mari pun tak cari tu. Kalau dari pengakuan, dia mengaku. Dan hukuman lelaki atau perempuan yang berzina yang tidak muhsan. Tidak muhsan, yang tidak pernah berkahwin dan tidak melakukan persetubuhan yang benar. Kenapa kita gunakan persetubuhan yang benar? Kalau dia masuk tempat lain bukan alat kelamin yang sebenar, maksudnya maka dia tidak dikira. Gitu. Masuk atau melalui belakang ke, kemaluan belakang, dubur dan sebagainya. Dipukul 100 kali. 100 kali sebat. Dan didagangkan, yakni buang negeri selama berapa tahun? Selama setahun. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang menyebut khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila. Ambillah daripadaku, maka sesungguhnya Allah SWT menjadikan jalan bagi mereka itu yang terlibat dengan zina. Al-bikru bil bikri jilda mi'ata wa nafya sanatin. Ya. Bikir dengan bikir, maksudnya tak pernah berkahwin lagi, sebat 100 kali, dan nafi sana, buang negeri ya. Kerana Sayyidina Umar buang negeri ke Syam, ke Syria, situ tempat buang negeri. Dan wa gharraba Uthman radhiyallahu anhu ila Basra, ila Mesir, ke Basra. Dan Sayyidina Uthman buang negaranya ke Mesir. Wa Ali radhiyallahu anhu ila Basra, dan Sayyidina Ali buang ke Basra. Buang negara, buang negeri, bukan buang negara. Negara dah tu. Buang negeri lah istilahnya dah, tak ada buang negara. Baik. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam bab buang negeri ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba wa gharraba, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul 100 kali, wa gharraba, dan buang negeri setahun. Wa anna Abu Bakrin daraba wa gharraba, dan sesungguhnya juga Abu Bakar memukul 100 kali dan buang negeri setahun. Wa anna Umar daraba wa gharraba, dan juga Sayyidina Umar pukul 100 kali dan juga buang negeri setahun. Itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sama laki perempuan kena buang negeri. Cuma perempuan kena tengoklah, kalau tak ada mahram dia tidaklah. Kena ada mahram lah. Baik. Dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki, maka hendaklah kamu sebat, pukul pukul jil ni sebat. Kulla wahidin, setiap seorang minhuma, daripada keduanya, iaitu penzina perempuan dan penzina lelaki, mi'ata jalda, 100 kali. Wala ta'khudhum ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu dipengaruhi oleh rasa belas kasihan dalam menjalankan hukum-hukum agama Allah SWT. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika sesungguhnya, jika kamu semua beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah menyaksikan azab keduanya itu segolongan daripada orang-orang yang beriman. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Menarik di sini tuan-tuan, dalam kes zina ni Allah SWT memulakan dengan az-zaniyatu, dengan muannas, dengan perempuan, waz-zani baru disebut penzina lelaki. Dalam kes mencuri disebut as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, disebut lelaki dulu. Mungkin dalam kes mencuri ini lelaki yang banyak terlibat, banyak orang kata yang menjadi sebab mungkin utama, puncanya di situ. Tapi dalam bab zina ni disebut az-zaniyatu dulu, kerana menjadi sebab-sebab tuan-tuan dan puan-puan, antara sebab dia paling banyak. Maka elakkan daripada mendekati zina. Perempuan ini, wanita ni adalah fitnah yang paling dahsyat, yang paling besar yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada umatnya. Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling dahsyat, melainkan fitnah perempuan terhadap umatku. Maksudnya godaannya, godaan, ujian, bukan bermaksud penzina lelaki ramai, penyebabnya juga lah ramai, buaya-buaya daratnya pun ramai, ramai. Tapi kita nak tahu sebab-sebab tu lebih banyak. Misalnya perempuan, sebab itu perempuan apa yang kita sebut itu, perempuan yang diuji dengan dedah, bila dedah tak semestinya menutup, membuka aurat dan sebagainya. Bila cantik-cantik sangat pun dedah juga. Bersolek berlebih-lebih sangat pun dedah juga. Atau menggunakan bau wangi-wangian di luar pun mendedahkan juga sebenarnya. Terdedah kepada godaan lelaki, ataupun itu adalah sebab godaan. Jadi kena jaga, Kena jaga. Baik. Syarat muhsan. Syarat muhsan itu 4 perkara. Apa dia muhsan? Yang pernah berkahwin secara sah, pernah melakukan persetubuhan dengan ikatan perkahwinan yang sah itu. Pertama, aqil. Aqil ini daripada aqlun. Aqil isim fa'il. Kalau kita nak cakap bahasa Arab, aqil ini yang berakal. Maksudnya, maka yang gila tak masuk. Yang gila-gila teruslah. Ini bukan yang gila judi, yang gila harta, gila glamour ni. Betul-betul gila. Akalnya tak ada. Berterusan. Tak khabar terus. Tapi kalau dia gila sehari, 2 hari tak gila, gila pula. Waktu dia tak gila tu dia mukallaf dia dibebankan dengan hukum syarak. Maka dia kena, dia hukum. Waktu dia tak gila. Kalau melakukan jenayah, waktu dia tak gila. Kalau gila terus, malah hak ni gila terus lah ni. Sebab itu Nabi SAW tanya sahabat, sebenarnya yang
yang mengaku dia berzina tu, abika junun, ada gila ke awak ni? Tak ada. Ya. Kemudian mabuk, tak ada akal. Dia kalau mabuk berterusan apa, ni kalau mabuk yang alami ataupun mabuk tersilap, mabuk laut ke, salah makan ubat, contoh mabuk, dia tak diambil kira. Mabuk hak buat sendiri, minum arak, telan dadah, tak ada dadah, bahannya buah kecubung. Tahu buah kecubung tuan-tuan? Dulu saya pernah tanya sini lah. Ada saya tengok dekat Pasir Akar, buah macam terung, bulu sikit, dia macam berduri lembut gitu. Mabuk. Kedua, baligh. Baligh ni daripada balagha, isim fa'il daripada balagha, maksudnya yang sampai. Yang sampai apa? Yang sampai umur. Sampai umur. Yang sampai umur ya. Kalau kanak-kanak belum sampai umur, walaupun memayis, tidak disabitkan. Tidak disabitkan hukuman. Tetapi bab hudud bab hudud, bab qisas, dia akan dan apa orang kata, tidak semestinya dia terlepas terus daripada hukuman. Dia ada pula peruntukan untuk hukuman tu di bawah ta'zir. Ta'zir, hak yang bawah umur ni. Melakukan hukum hudud, qisas dan sebagainya, dia boleh ditakzir. Itu yang misalnya masuk ke tempat-tempat pemulihan, ditahan beberapa lama di sana, ya, sekolah pemulihan akhlak dan sebagainya, kan? Itu bawah takzir. Ketiga, merdeka di sini, baru dia kira muhsan. Kalau dia tidak merdeka, dia hamba, tidak berlaku hukum rejam kepada dia, cuma hanya disebat. Berapa kali? Separuh daripada hukum orang merdeka, maksudnya 50 kali. Tak kira dia lelaki atau perempuan, tak kira dia berkahwin atau tidak. Itu saja peruntukan dia kalau dia hamba. Baik, keempat, merasai wati dengan nikah yang sah. Ini dia tadi ni. Ya. Kalau wati ni kelamin, ya, menggunakan kelamin dipanggil qubul, bagian hadapan, dan sahaja, qubul sahaja, tidak termasuk dubur, ya, tidak masuk dubur. Kalau dubur tu dipanggil liwat. Wati maksudnya qubul sahaja, kemaluan hadapan. Alat jantina untuk buang air kecil. Mudah cerita. Itu dipanggil wati. Kalau melalui jalan belakang, kemaluan untuk buang air besar, maka itu dia panggil liwat. Hukum dia ada di bawah ni. Hukuman berliwat nanti kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Kemudian mestilah juga dia tidak dipaksa, kerana orang dipaksa ni talak pun tak jatuh. Tak? Kemudian tidak ada syubhat. Tidak ada syubhat. Ada syubhat-syubhat tidak dijalankan. Apa ini hukum hudud ni? Ya, seperti yang disebut oleh Nabi SAW, idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum. Mana hadisnya? Au kama qalah, ya.
Kalau ada perkara-perkara yang meragukan, kes jatuh. Nah, untuk membuktikan ini sangatlah ketat. Kerana memerlukan saksi 4 orang yang betul-betul melihat, menyaksikan ya perbuatan zina itu, nampak betul-betul dengan mata kepala keempat-empat orang ini, seperti timba masuk ke perigi. Itu istilah dalam kitab. Ya, timba masuk ke perigi, nampak begitu. Dan saksi-saksinya adalah saksi-saksi yang thiqah, berkredibiliti, dipanggil udul, handil, yang bukan saja tidak melakukan dosa-dosa besar, mengekalkan dosa-dosa kecil, maruah dia tu pun dia tak buat benda-benda yang boleh mengurangkan kredibiliti dia, pandangan orang pada dia. Contoh. Jadi ketatlah, dan mesti selaras pengakuan dia tu. Pengakuan dia mesti selaras. Orang yang sama, masa dia yang sama misalnya, di tempat yang sama. Kalau bertentangan 4 orang saksi ni, kes jatuh. Kes jatuh. Itu yang, maka dia tidak dikenakan itu. Cuma bila dia kuat, ada karina-karina lain dan sebagainya, tak semestinya penzina itu tadi lepas. Dia boleh lagi dihukum di atas bawah peruntukan ta'zir. Itu yang untuk membuktikan tuduhan perzinaan ini ketat, sangat ketat. Tak? Jadi apa yang ada sekarang ni dihukum bawah apa? Bawah khalwat. Maka khalwat itu bukan hudud ya. Hukum khalwat itu hukum ta'zir. Itu yang tidak melebihi daripada 653 tak. Sebab tidak boleh melebihi 6 kali. Kemudian tidak boleh melebihi 5,000 denda. Dan tidak boleh melebihi 3 tahun penjara. 653 peruntukan yang ada di mahkamah syariah. Tu. Baik. Maka kebanyakan kes yang terjadi, misalnya yang dilaksanakan hukum rejam ini, adalah kerana ikrar biasanya. Di zaman Nabi dan zaman para sahabat. Ikrar maksudnya pengakuan. Dah orang yang terlibat mengaku sendiri. Kan? Sedangkan dia boleh saja tidak mengaku. Kalau dia mengaku pun dia boleh tarik balik. Kalau dia tarik balik, tak dikenakan hukuman itu. Jadi hukuman ini sebenarnya hanya untuk mengajar, mendidik, menakut-nakutkan, menggerunkan supaya selamat masyarakat orang Islam. Jadi kita pun hidup dalam keadaan tenang, damai, tak bimbang. Ya, penyakit pun tak ada. Kalau tidak, AIDS merata-rata. Contoh. Wallahu a'lam bisawab. Selesai kita perkatakan tentang hukuman berzina ni. Kita sambung lagi di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka